Papa nak menantu sebagai hadiah hari jadi Papa. Menantu? Jap. Maksud Papa? Papa nak suruh Syah kahwin? Memandang kau ni pemalas, baik kau cari suami, kahwin. Biar suami kau tu mengajak erti kehidupan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Senang sekali saya Izzuan Azir bertemu dengan anda dalam satu lagi edisi Soal Drama di TV9. Ini adalah program dengan kerjasama Cool FM. Dan malam ini kita menyurut tentang drama yang pernah disiarkan lama dulu di TV3, iaitu Papa Nak Menantu. Disiarkan sekitar tahun 2018. Sekarang sedang diulang siar, rerun di TV9. Dan kita nak bercakap tentang ingat senang ke nak jadi menantu. Itulah yang akan kita sorot dalam soal drama pada malam ini. Ini satu platform yang baiklah untuk mungkin adik-adik saya yang zaman-zaman dah dilonggarkan sedikit. PKPB ni kan dah boleh buat majlis pernikahan, dah boleh buat majlis sosial. Jadi nak meneruskan rancangan untuk berkahwin lah. Awak ingat senang ke nak jadi menantu? Jadi terus fokus kepada soal drama malam ini. Kita nak kupas tentang topik ini diambil atau diangkat dari drama Papa Nak Menantu yang seperti saya katakan tadi dulu disiarkan di TV3, sekarang rerun di TV9. Saya tak bersendirian di studio untuk mengupas tajuk ini. Saya bersama orang yang tepat yang sebenarnya saya tak perlu perkenalkan pun sudah banyak kali appear atau dibawa untuk mengupas topik-topik sebegini. Saya sedang sekali dapat disertai oleh Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni dah lama tengok doktor, tapi mungkin zaman-zaman MHI dulu saya pernah interview doktor lah. Tapi senang sekali doktor dapat bersama saya pada malam ini. Ingat senang ke nak jadi menantu? Kadang-kadang anak-anak kita ni doktor, adik-adik lah pada saya kan. Diorang ni nak kahwin, nak merasai kenikmatan rumah tangga tu sangat bergelora, tapi kemudian tu realiti kehidupan tu untuk jadi menantu kepada dua orang tua yang mungkin sebelum ni dia tak berapa kenal kan, dia nak kena ambil hati, nak kena jaga macam mak bapak sendiri. Kadang-kadang dia terlepas pandang tu sebab dia kenal isteri atau suami dia je kan. Jadi macam mana sebagai pembuka bicara lah doktor melihat kepada isu ni? Itu kalau kita perhatikan Izwan, memang Malaysia ni dia unik dari segi apabila kita bercakap tentang perkahwinan. Kita bukan hanya menjodohkan dua insan, kan? Kita menjodohkan dua keluarga. Dua keluarga, betul. Jadi oleh sebab itu adalah sangat penting untuk mewujudkan satu keluarga yang bahagia. Kita bukan nak jaga hati pasangan kita saja, kita nak kena jaga hati mertua kita terutamanya. Kalau adik-beradik ni boleh lagi kita ketepikan sebab adik-beradik. Tapi kalau mertua, maknanya kita betul-betul kena jaga hati mak mertua, kena jaga hati ayah mertua. Sebab status mak mertua, ayah mertua macam mak ayah kita juga. Kan tak ada beza pun. Kalau kata saya, ni mak mertua mak kepada isteri saya. Ayah mertua ayah kepada isteri saya. Kan isteri kita kot kan yang menjaga rumah tangga kita, mengurus rumah tangga kita, yang melahirkan anak-anak kita. Takkan orang tuanya kan kita tak ambil hati, tak jaga, tak beri nafkah. Seperti mana kita jaga mak kita, seperti mana kita jaga ayah kita, begitu juga kita kena jaga mertua-mertua kita ni. Dan seperti doktor katakan tadi, kalau di Malaysia sebenarnya signifikan sebab di Malaysia lah saya lihat ataupun dalam terutamanya budaya masyarakat Melayu ni, kebahagiaan pasangan suami isteri tu, mak bapak dan mak bapak mertua tu ada peranan dia, tapi kadang-kadang kacau bilau rumah tangga tu juga. Yang mertua atau mak ayah ni pun ada peranan dia juga. Begitu nak menunjukkan kekuatan hubungan kekeluargaan. Kita bukan dunia barat kita kahwin dan okey, keluarga tu ialah perkara yang kedua atau ketiga kan. Tapi di Malaysia ni nampaknya apabila kita kahwin dengan satu orang tu, keluarga dia pun kita kena kahwin sekali. Bukan soal keluarga kahwin sekali. Kadang-kadang mertua duduk satu rumah dengan kita. Sama ada kita duduk di rumah mertua atau mertua pindah masuk rumah kita. Jadi memang
akan berlaku konflik kalau kita tak cuba memahami dan tak cuba bersabar dalam erti kata menjalin hubungan antara menantu dengan mertua tu tadi. Sebab kalau mak ayah kita, kalau kita merajuk macam mana, bergaduh macam mana, mak ayah kita ni masih darah daging. Betul. Masih boleh orang kata cincang air takkan putus. Putus. Macam tu. Tapi dengan mertua ni kadang-kadang kita tu yang kata kadang-kadang kita kata pukul anak sindir menantu. Kan. Betul. Jadi sebab tu kita tengok misalnya marah anak sindir menantu. Kan yang disindirnya maknya, yang nak disindirnya ayahnya. Kan. Kau ni asyik makan tak reti cari sendiri ke? Sebenarnya Jadi yang terasanya siapa? tu. Jadi sebab itulah bila kita berkahwin, perkara pertama yang kita kena tahu adalah kita kena tanya pasangan kita apakah sikap atau perangai mertua kita. Jangan kita tanya perangai dia atau kesukaan dia. Mertua kita kena tanya sebab anak dia mesti tahu perangai mak ayah dia. Betul. Apa pantang larang, the do's and don't ni. Apa yang patut saya buat dan apa yang saya jangan sesekali buat. Alright. Kena tahu benda tu. Saya rasa untuk bakal-bakal pengantin awak kena ada kitab tau. Kitab mertua saya. Dalam tu awak tahu, awak senaraikanlah ataupun bakal pasangan tu senaraikanlah apa yang mak ayah dia suka dan tak suka ya. Kita nak sambung perbincangan kita sekejap saja lagi doktor, dan selepas ini saya akan disertai oleh pelakon dari drama Papa Nak Menantu. Terus bersama kami di Soal Drama selepas ini. Paling penting sekali, aku kena impress bapak mertua aku tu. Aku kena buktikan yang aku ni menantu yang paling baik. Calon ke? Papa ni berlojoh tahu tak? Papa ingat nak cari calon suami tu macam cari ikan kat pasar. Senang je. Ini Soal Drama anda tonton di TV9 dan jangan lupa anda boleh ikuti Soal Drama juga di YouTube Cool TV. Tadi sebenarnya saya terkejut melihat watak yang dibawakan oleh Aman Graseka tu. Tak pernah-pernah Abang Aman kita rasa saya lah bawa watak seorang lelaki yang lembut sedikit. Dan kita nanti nak bersama dengan Jaja Ilyas yang membawakan watak kepada anak kepada Aman Graseka tadi, iaitu Syahira kalau saya tak silap namanya. Dan beliau ada bersama saya melalui perbualan langsung video. Assalamualaikum Jaja. Waalaikumsalam Wawan. Apa khabar? Sihat? Hai. Sihat, Alhamdulillah. Wawan sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Jaja sebab benarkan kami untuk curi masa sekejap. Saya difahamkan Jaja sibuk sekarang tengah buat syuting, tapi kita nak recap, kita nak bawa balik kenangan drama Papa Nak Menantu ni. Kalau penonton-penonton ingat, Jaja yang membawakan watak Syahira agak kasar sedikit berbanding ayah dia atau papa dia yang memang ada patah sedikitlah. Dan kemudian dipaksa untuk dapatkan seorang menantu sebagai hari jadi kepada papanya tu. Yang ke-50 tahun. Yang ke-50 tahun overall lah Jaja mengenang kembali walaupun apa orang panggil lakonan tu dah lama recording proses tu semua dah lama. Bagaimanalah kalau Jaja ingat cerita-cerita lokasi dulu ke, bekerjasama dengan Abang Aman ke waktu buat drama tu? Berlakon dengan pelakon hebat Aman Graseka memang semua orang tahu hebat. Dia mengajar dan dia pada Jaja untuk memainkan peranan sebagai seorang anak kepada Aman Graseka tak ada masalah sebab dalam drama Jaja sebelum ni pun Jaja memegang watak sebagai anak dia juga. Okey. Kalau orang Kira okey lagi. Kalau nak ikutkan dalam drama 7 Hari Mencintaiku pun Aman Graseka yang season pertama Jaja pun memegang watak sebagai anak kepada Aman Graseka juga. Jadi mungkin chemistry sebagai anak dan ayah tu mungkin dah ada lah daripada mula lagi. Okey, itu membantu kepada kejayaan drama ni. Jaja, kalau kita tengok kepada tajuk malam ni Jaja, iaitu ingat senang ke nak jadi menantu. Mungkinlah Jaja nak berkongsi pendirian ke ataupun kepercayaan kepada, betul ke kalau kita nak kahwin ni bukan kahwin dengan
dia tu seorang aja, tapi dengan mak ayah dia pun kita kena kahwin sekali. Kahwin lah artinya faham, tahu minat dia apa, suka dia apa, tak suka dia apa tu. Betul setuju. Mm-mm. Kalau kita topik malam ni bukan senang ke nak jadi menantu ni? Pada Jaja sokong dengan statement doktor tadi. Mm-mm. Kita nak berkahwin dengan sesuatu keluarga tu bukannya kita nak berkahwin dengan individu tu saja. Maksudnya kita nak berkahwin dengan partner kita je. Kita pun nak berkahwin dengan keluarga dia juga. Kita pun kena ambil tahu juga mak dia suka makan apa mak dia suka, apa mak dia tak suka, apa ayah dia suka, apa ayah dia tak suka. Macam mana behaviour kita bila kita dengan korang. Macam itulah. Sekarang Jaja dah tahu ke? Bakal mak mertua suka apa, bakal ayah mertua suka apa ke, dah tahu ke? Alamak, belum tahu lagi lah sebab belum lagi buat eksperimen tu belum lagi saya buat. Itu adalah pengumuman khas dari Jaja ya. Wah. Jaja ni berada di restoran sebenarnya. Jaja baru habis syuting. Rumah kita macam agak jauh. Jadi minta maaf lah kalau line tak okey ke. Ada gangguan suara ke. Jadi minta maaf lah. Okey. Jadi Abang Izzuan nak ucapkan selamat berjaya untuk Jaja. Dan selamat maju jaya. Mudah-mudahan rakyat Malaysia nak melihat terus-menerus perkembangan Jaja dalam dunia seni ini. Dan mudah-mudahan banyak lagi hasil kreatif daripada Jaja Ilyas akan dipertontonkan kepada rakyat Malaysia selepas ni, Jaja. Jaja, amin, take care tau. Terima kasih abang. Alright, Assalamualaikum Jaja. Waalaikumsalam. Baik. Doktor, itu tadi Jaja Ilyas yang bersetuju dengan apa doktor katakan. Sebenarnya memang kita pun setujulah. Cuma tidakkah keterlaluan kalau ibu bapa kita atau ibu bapa keluarga pasangan kita tu terlalu ambil tahu pasal rumah tangga kita? Bukankah kita yang melayari bahtera itu? Baik. Dalam satu kapal tak boleh ada dua kapten. Betul. Sebenarnya itu topiknya kena ada satu topik pula bagaimana menjadi mertua cemerlang. Betul. Sebab memang sebenarnya kalau kita perhatikan mertua ni tak perlu campur tangan sangat. Malah kalau kata anak menantu bergaduh ni kan, jangan cepat campur tangan. Bergaduh kadang-kadang sudah memang resam hidup berkeluarga. Bergaduh suami isteri, laki bini ni sebenarnya untuk saling memahami. Sebab apa? Bila kita berkahwin, kalau kita baru berkahwin, jangan haraplah kita kenal pasangan kita, apatah lagi nak kenal mertua kita. Dia akan ambil masa. Betul? Ya, jadi kita kena berikan masa. Jadi kalau berlaku pergeseran, pertelingkahan, pergaduhan, itu adalah proses. Proses untuk kita lebih mengenali pasangan kita dan juga mertua kita. Dan mertua mengenali menantu. Jadi ini proses. Jadi kita jangan asal proses saja, jom kita cerai. Asal proses saja, duduk rumah lain-lain. Tak perlu sebegitu rupa. Bila kita proses, kita tahu ia satu proses menuju ke arah kebahagiaan, kita raikan. Kita raikan. Oh, maknanya pasangan aku ni sensitif tentang perkara macam ni. Oh, rupanya mertua aku ni jangan sembarangan bila bercakap pasal dengan mertua, jangan bincang pasal anak-anak dia. Sangat dia tak suka bila kita bincang pasal anak-anak. Bincang benda lain je, jangan sentuh pasal anak-anak. Sebab bila kita sentuh adik-beradik yang lain, cerita pasal adik-beradik yang lain, dia rasa sensitif macam aku tak reti bela anak, tak reti jaga anak. Jadi oleh sebab jangan sentuh. Cerita bab lain, bawa topik lain. Jadi oleh sebab itu secara tak langsung ini adalah perkara yang kita pelajari dalam perjalanan mendirikan, melayari bahtera sebuah rumah tangga. Memang akan ada, takkan tak adanya pergaduhan. Malah masa muka dengan mertua pun, itu pun sebenarnya akan berlaku. Tetapi kita kena ingat dalam kepala kita kena letak setiap apa juga isu, apa juga masalah, dia adalah proses menuju kebahagiaan. Jangan lari. Jangan lari. Jadi bila kita tak lari, kita belajar. Jadi bila kita belajar, kita lebih mengenali. Bila kita lebih mengenali, apa jadi? Lebih menyayangi. Betul. Dan sebenarnya kalau dari drama Papa Nak Menantu ni, doktor, sebagaimana tajuknya lah, Papa tu sebagai hadiah hari jadi dia, kalau Jaja kata tadi yang ke-50 tahun, kata anak tu mesti kahwin kan. Okey, itu mungkin kes suruh anak kahwin. Ada pula di kalangan ibu bapa yang kau mesti kahwin dengan doktor. Mama tak kisah macam mana sekalipun, kalau tak ada, mama carikan. Baik. Jadi di situ saja permulaan
estate itu telah bermula. Jadi macam mana agaknya lah kepada ibu bapa kita yang sekarang mungkin terpaksa ataupun lebih kena tahu senario zaman sekarang ni kan. Okey. Ada ketikanya anak-anak ni bila kita tengok, kita biarkan dia cari sampai sudah tak jumpa-jumpa. Kan sebab itu kita ada yang mana dah bekerjaya, dah berjawatan, dah berduit, dah ada rumah, dah ada semua, tapi surinya tak ada. Tak ada. Rumahnya tak ada tangga. Rumahnya tinggal. Jadi oleh sebab itu ketika itulah ada waktunya yang ibu bapa ni risau, bimbang dan mula cari-cari kan. Dah dia tengok kawan-kawan satu sekolahnya ada anak dara. Kan tengok kawan satu universitinya berkenan pula dia. Jadi oleh sebab itu bila ada ketikanya bila dia dah berkenan, dia nak jodohkan. Tiba-tiba ketika itulah anak dia cari yang lain. Kecewa juga dia rasa kecewa. Dia dah berusaha kan. Dia sudah ada satu, dia dah tenang seseorang. Maka ini yang kadang-kadang berlaku konflik. Konflik sebab apa? Bila berlaku perkara yang mana tak senang di hati dia ataupun dia rasa tak selesa, kan dia mula buat perbandingan. Kalaulah dulu yang ini jadi menantu aku kan senang. Jadi ini cabaran ni kepada menantu ni. Nak ambil hati orang tua ni tadi. Jadi oleh sebab itu pasangan ni, suaminya ataupun kalau isterinya pasangannya kena tahu yang mak mertua ni dia suka menantu yang macam mana. Kan? Mak dia ni suka menantu yang macam mana. Kenapa dia nak sangat yang dulu tu? Contoh dia. Jadi oleh sebab itu kena bincang dengan pasangan. Okey, kalau terpaksa berlakon kata bila balik rumah mertua, berlakonlah. Kan? Walaupun dia kata saya tahu itu bukan awak, tapi demi hati orang tua ni berlakonlah. Contoh misalnya balik rumah orang tua, dialah paling rajin. Dia kemas rumah, dia pergi basuh pinggan mangkuk, dia pergi buang sampah, dia pergi dia jadi menantu mertua pun kata, yang ini lagi bagus daripada yang dulu. Jadi ini adalah cara sebenarnya kita nak tackle orang tua kita. Dan satu lagi, kalau kita pergi rumah mertua kita, balik rumah mertua menantu ni kan, jangan balik tangan kosong. Kan? Sampai habis peti tu kosong dibuatkan oleh anak-anak kita. Kan? Habis kosong peti tu. Kosong tak apa, isilah balik. Isilah balik. Jadi balik tu kalau boleh sebelum sampai rumah dah. Belum sampai rumah dah ada. Dah bawa dah ya. Berplastik-plastik. Ini dengan rotinya, dengan tomato sosnya, dengan apa semua ada. Kan, barang basah, barang kering. Kan, mak mertua pun kata alhamdulillah. Sejuk hati dia sikit ya. Okey, betul tu, memang kena berlakon sikit. Tapi saya kalau mak bapak mertua suruh makan durian, yang tu saya tak boleh berlakon. Memang tak boleh berlakon sebab saya tak makan durian. Kita nak sambung sekejap lagi, doktor. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Soal Drama kembali selepas ini. Kamu dah jalankan operasi untuk mencari menantu papa ke tidak? Dah masuk 5 hari dah. Relax ah. 5 hari. Dia papa kan lama lagi. Tiba-tibalah kamu tak dapat cari menantu untuk papa tu. Kamu bagi tahu je. Papa boleh pinang Pak Mat Tempe tu. Kamu lagi ya? Mana aku pergi cuak mana? Mesti ada. Papa tanya kamu kenal tak budak tu? Tu boy Fira, Aidil. Bakal mentu papa lah. Tapi rasa macam Bakal menantu papa? Ini Soal Drama di TV9 dan juga di YouTube Cool TV, dan kita masih bercakap tentang drama Papa Nak Menantu. Seperti yang anda saksikan tadi, kita bawakan tema ingat senang ke nak jadi menantu ni. Kalau kita tengok tadi doktor mungkin sebagai kesimpulannya lah, yang mana saya fikir orang tua pun kena longgarkan sedikit, kendurkan sedikit mana-mana permintaan mereka yang terlalu ekstrim yang menyebabkan anak-anak merasa tertekan, dan anak-anak ni seboleh-boleh kriteria yang ditetapkan oleh ibu bapa tu boleh cuba penuhi. Jadi meet in the middle lah. Jadi mungkinlah sebagai kesimpulan, apa agaknya doktor nak nasihatkan kepada bakal-bakal pengantin kita, adik-adik, anak-anak di luar sana dan juga ibu-ibu bapa, orang-orang para orang tua yang kita hormati ni, supaya meet in the middle ni lah. Okey, pertamanya sekali
sebelum kita pergi terlalu jauh dengan seseorang, dengan memberikan janji bulan bintang dengan mereka, bawa mereka jumpa keluarga dulu. Mertua kita, mak ayah kita bawa jumpa dulu. Sebab kadang-kadang naluri orang tua ni, dia umpama kata sekilas pandang ikan di air, sudah ku tahu jantan betina. Kan maknanya tadi dia tengok aja, tak boleh pakai bakal menantu ni. Contoh misalnya. Kadang-kadang hati orang tua ni dia ada satu, dia makan garam banyak dia nampak dulu kan. Jadi kita mungkin terlalu buta kerana cinta. Betul. Tetapi orang tua nampak sesuatu bahawa mungkin anak dia tidak boleh bahagia dengan yang ini. Jadi oleh sebab itu biar bawa awal dan bincang dengan keluarga, dan biar tanya mak ayah kita apa yang rasanya tak kena, kan, tak berkenan. Tetapi dengan syarat dia belum ada sesiapa yang dia nak jodohkan dengan kita. Kalau tidak, dia bias. Dia maknanya dia tak berkenan. Sebab dia awak nak 100 tu orang juga. semua tak berkenan, yang satu tu juga dia berkenan. Kan. Tapi kalau dia tak ada sesiapa calon, maka dia memang bercakap daripada hati dia, satu. Baik. Yang kedua, apabila berlaku konflik antara mertua dengan menantu, maka menantu kena cari orang ketiga yang dihormati oleh mertua untuk nasihatkan mertua. Jangan kita sebagai menantu nak jadi penasihat kepada orang tua. Jangan. Okey. Kita siapa nak menasihati mertua Kurang kita? sopan, Tak sopan. Kan, kita kena dengar, kita kena akut, tapi kita minta bantuan. Contohlah, Baik. kan, mertua kita pun ada adik-beradik, pak long dia, pak ngah dia, bercerita supaya minta dinasihati. Jangan kita nasihatkan. Benda-benda macam ni kita perlu jaga, dan insya-Allah apabila kita lakukan step-step yang awal dengan baik, saya tak nampak ada masalah yang berpanjangan. Okey, saya harap apa yang diperkatakan oleh tetamu saya, Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad malam ni membuka sikit perspektif kita kepada kedua-dua pihak, anak-anak dan juga ibu bapa, bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan ini secara bersamalah. Dan saya yakin dalam adat masyarakat kita, orang Melayu ni boleh bawa musyawarah, insya-Allah bahtera rumah tangga tu boleh dilayari dengan bahagia, di samping ada nasihat-nasihat dari para tetua di sekeliling kita ni, ibu-ibu ayah, termasuk ibu ayah mertua kita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada perunding motivasi Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad kerana sudi bersama dengan Soal Drama, dan juga jangan lupa anda boleh ikuti catch up Soal Drama ini di YouTube Cool TV. Jangan lupa juga minggu depan kita nak sorot drama Romantika 4 Hari 3 Malam. Apa agaknya yang nak diperkatakan dalam drama tu? Jumpa anda minggu depan. Saya Izwan Azir Saleh. Selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Rahasia yang Maha Esa, jagalah hatimu, jangan dibelenggu godaan dunia. Jagalah hatimu, jangan dibelenggu godaan dunia. Kau bukannya budak tingkatan 3, tak perlu kurang maco, tak perlu acah macam desperado. By the way, aku sisi bro. Kau kata kau begini.